Kami persilakan kepada Penatua Kuryanto dan Saudari Chai Changxi. Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. 我们在天上的父，我们再次来到你面前， Berkati waktu ini sehingga sungguh memberikan inspirasi bagi setiap kami. 求主祝福这一段的时间，使得我们可以从主那儿得着灵感。 Ketika firman-Mu dibagikan, kami bagaikan tanah yang subur. 当你的话语被传开的时候，我们的心田就如一个肥沃的田地， Bertunas, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. 长出苗裔，并且能够成长，并且能够结出果子来。 Serahkan kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, Kau pakai dengan leluasa. 求主你使用你的两位仆人，无论是讲的还是翻译的，都求主你来使用。 Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. 我们要将我们每一位自己都交托在你手中。 Dalam nama Putra-Mu Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. 我们奉圣子耶稣基督的名祷告。 主内亲爱的弟兄姐妹平安。 Salam sejahtera saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. 讲到以后，我要介绍一下我的亲戚。 Sebelum membagikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan keluarga saya. 在儿童的地方有我的女儿、我的女婿跟我的孙子。 Di ruang bayi sebelah sana ada saya punya anak perempuan sama mantu laki sama cucu. 在教会的地方有我的女婿爸爸妈妈。 然后 Kek Cuan dan Cilihua. 还有我的亲家公、亲家母。最后我的女婿的弟弟 Lukas and 他的老婆Ellie. Terus ada 他们从Semarang 来的。 ada mantu adik dan adik istri dari mantu saya, mereka datang dari Semarang. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Natal. 今天我们要谈论的一个题目就是有关于圣诞节。 Sudah setengah tahun yang lalu, kurang lebih saya berdiri di tempat ini. 大概是半年前，我也站在这个地方。 Sebetulnya sudah hampir 2 tahun saya lebih banyak tinggal di Singapura. 差不多要2年的时间，我总是住在新加坡。 Ketika pertama kali ke Singapura, seorang hamba Tuhan dari Indonesia datang menghampiri saya. 当我刚刚到新加坡的时候，有一位从印尼来的传道人来到我面前。 Kalau dia sampaikan kalau pelayanan di Singapura, gereja akan menyediakan sarana transportasi BMW. 就是你在新加坡侍奉的话，那么教会就为你们提供一架汽车，就是 BMW 牌、宝马牌。 Ininya nggak jalan, tolong. Bahkan kadang-kadang bisa dapat L edition. 甚至于能够被分配到比较大架的。 Saya pikir, waduh, BMW limited edition. 我想，我能够做一架宝马，它是一个限量的制造。 Lalu dia bilang, B itu adalah bus. 他说 B 是巴士的缩写。 Lalu M-nya adalah MRT. M 就是地下铁。 Lalu W-nya apa saya bilang? 那么最后的一个字位是什么呢 ？W。 Walking, 走路。他说 jalan-jalan。 Lalu saya pikir, lalu L edition itu apa? 那表示L edition 是什么意思呢？ Itu adalah lari-lari. 那就表示说 Kejar bus sama kereta. 我们要跑步来追这个巴士还有地下铁。 Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Pak Kurdi agak kurusan.
如果大家看到我比较清瘦一些， karena naik BMW tiap hari. 因为我每天都骑着这个宝马。 Itu sedikit oleh-oleh yang saya bisa bagikan. 这是我带来的一点点的手信。 Hari ini temanya adalah tunas yang dijanjikan. 今天的题目是所应许的枝子， Bukan tunas yang tumbuh dari tanah, tetapi tunas yang tumbuh dari pohon yang mati, yaitu tunggul. 不是从土地那边长出来的苗叶枝子，但是是从一个已经死了的一个树墩长出来。 Saya akan bacakan pertama dalam bahasa Indonesia, diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. 要先从用英语文来读这个以赛亚书第11章第1到第5节。 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. 以赛亚书11章第1到第5节，从耶西的本必画一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以真治判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以罪里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他卸下的带子。 Kita perlu mengerti konteks pelayanan dari Nabi Yesaya. 我们必须明白，以赛亚侍奉的背景。 Yesaya melayani di kerajaan Yehuda di bagian selatan Israel. 以赛亚他在犹大侍奉，就是在南以色列。 Hampir 50 tahun Yesaya melayani melewati 4 raja-raja. 他已经侍奉了差不多50年，是经历到4个王国。 Apa yang terjadi adalah bahwa kerajaan Israel mengalami kemerosotan secara spiritual. 他所经历到的就是以色列民，他们经历到在心灵上的坠落。 Kalau kelihatan dari luar seperti biasa-biasa saja. 要是从外面看，好像都是平常的一样。 Tetapi secara kerohanian sangat merosot. 但是在属灵方面，我们看到是非常的败落。 Kemerosotan itu dimulai dari raja-raja dari dinasti Daud. 他们的衰落是起源于大卫王朝的国王们。 Tadinya saya berpikir kenapa kalau seorang raja jelek, seluruh bangsa ikut terbawa jadi buruk. 我正在想说，若是一个国王不好的话，那么他的人民们也会跟着不好。 Apakah begitu besar peran seorang pemimpin yang membawa perubahan kepada semua kerajaan? 难道一个领导者，他带领一个国家的时候，若是他不好，他能够影响到他整个的王国的人民吗？ Tetapi kemudian saya teringat akan sosok pribadi ini. 但是后来我想到这一个人， Bapak Ibu tentu sudah mengenal Lee Kuan Yew ya. 我们大家可能都已经知道这个李光耀总理。 Ketika Singapura berpisah dari Malaysia, Lee Kuan Yew sudah menjadi pemimpin di Singapura. 当新加坡要离开马来西亚的时候，李光耀他已经成了一个领导者。 Terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah federal Malaysia dengan provinsi kurang lebih lah ya, provinsi Singapura ini. 在马来西亚的
王朝里有不同的点和这个新加坡的 Ketika awal akan berpisah sebetulnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew itu ragu-ragu. 当他们要分开的时候，李光耀总理有一些疑惑。犹豫 Waktu itu Singapura adalah sebuah lokasi yang sangat tidak punya apa-apa. 那个时候的新加坡什么都没有， Jadi pemerintah Malaysia pun kalau kamu mau lepas, lepas aja lah daripada saya pusing ngurusin kamu gitu. 以至于马来西亚的政府说，若是你要脱离我们的话，是更好，因为这样就不会麻烦我们了。 Tetapi dalam keraguan itu akhirnya Lee Kuan Yew mengambil keputusan untuk memisahkan diri dan merdeka menjadi Republik of Singapore. 在他犹豫当中，李光耀总理终于做出一个决定，他要离开马来西亚。 Hari ini 60 tahun kemudian kita bisa melihat negara Singapura yang begitu maju luar biasa. 今天我们能够看到60年以后，我们看到新加坡是那么的进步， Menjadi salah satu negara tertinggi di dunia dalam pendapatan per kapita, yaitu mengukur kemakmuran dari rakyatnya. 可以说是世界上其中一个最繁荣的国家，特别是照他们的人口的收入。 Bukan itu saja, bahkan rakyat kecil yang pendapatannya minim sekalipun bisa tetap hidup layak. 不单如此，他们国里的最低层的人民，他们都能够生活得比较好。 Pemerintah support setiap orang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mereka dukung semuanya. 政府能够去支持那些人民，无论是最小的还是比较有丰富的。 Mungkin jadi salah satu pemerintahan yang paling bersih dari korupsi di seluruh dunia. 可以说，在世界上，新加坡属于是一个比较少贿赂的地方。 Ya, termasuk yang paling bersih lah di antara beberapa negara di dunia. 属于世界上的几个国家里面是最干净的政府。 Tingkat kriminalitas itu hampir nol. 犯罪率可以说是差不多是0。 Jadi sangat aman untuk siapapun yang berada di sana. 以至于对每一个住在那里的人都是非常安全的。 Saya tidak ingin katakan bahwa Singapura itu sempurna. 我没有说新加坡是一个完全的国家， Tetapi saya mau katakan pengaruh seorang pemimpin itu luar biasa sekali dampaknya kepada sebuah negara. 我要说的是，一个领导者，他对一个国家的影响力是那么的大。 Hari ini Lee Kuan Yew sudah meninggal, bahkan anaknya pun sudah tidak lagi menjadi Lee Hsien Loong, sudah tidak jadi Perdana Menteri. 今天李光耀总理已经过世了，甚至于他的儿子李显龙总理也不再当总理了。 Sekarang adalah Perdana Menteri Lawrence Wong. 现在的总理是Lawrence Wong， Saudara, dia adalah seorang Metodis, orang Kristen, dan istrinya juga tentu adalah orang Kristen juga. 他是一个基督徒，他的妻子也是基督徒。 Yang mau saya katakan sekali lagi, bagaimana dampak pengaruh satu orang, satu pemimpin untuk keseluruhan. 我要说的就是说，一位领袖他能够有一个很大的影响力。 Kembali kepada Israel pada waktu itu terjadi penindasan yang lemah, ada kemunafikan dalam ibadah, praktek korupsi dan tidak adanya keadilan. 在那个时候，以色列民弱者受压迫，虚伪的宗教仪式、贪污行为和没有公义。 Jadi kemerosotan secara kerohanian, spiritual itu berakibat kepada tingkah laku setiap orang. 他们属灵的衰落能够影响到每一个人的行为。 Ada yang berkuasa menindas, ada yang lemah menderita. 有权柄的人，他们逼迫；但是那些软弱的人，他们就受苦。 Hari ini ketika kita bicara tunas yang dijanjikan, 今天如果我们说到所应许的日子， saya mau sampaikan 3 hal. 我要告诉你们3件事。 Yang pertama adalah tunas tumbuh dari tunggul. 第一就是说，从树墩生出的枝子。 Mungkin ini lebih mudah dipahami ya.
可能这比较容易被我们稀奇。 Yang kedua mulai agak susah, 第二就比较困难， bukan image dan reputasi. 不是形象和声誉。 Yang ketiga ini paling susah, 第三的更难了，是最难的。 bayi bermain dengan ular. 吃奶的孩子以蛇耍落。 Kalau ada yang tahu nomor 3, saya kasih kenang-kenangan dari Singapura. 就是有人知道这个第三件的事情，我一定会给你们从新加坡带来的手信。 Tapi dengan 3 ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu demi satu. Nah, dia juga tahu ini udah mau selesai atau belum gitu ya. 从这个三件事，我要慢慢和你们诉说，并且你们也可以知道，当我说到第三件的时候，那表示我的话要说完了。 Yang pertama, tunas tumbuh dari tunggul adalah dari ayat yang pertama. Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul. 第一，有枝子要从树墩里面长出来，那是第一节。 Apakah tunas, apakah tunggul? 什么是枝子？什么是树墩？ Tunggul adalah melambangkan kondisi spiritual bangsa Israel yang semakin jauh dari Allah. 树墩是表明说以色列民的情况是越来越远离神。 Seperti yang tadi saya ceritakan ya, seperti udah tidak ada harapan, kayak mati gitu ya. 就如刚才我所说的，已经没有希望了，可以说是已经死了。 Bagai pohon yang ditebang, yang tersisa hanyalah tunggul yang mati. 就有一棵树被砍掉，就剩下一个树墩，可以说是死了。 Kalau kita melihat sebuah tunggul pohon, kita tidak berharap itu akan kembali bisa tumbuh. 就是我们看到一个树墩的话，我们不希望，我们没有希望说看到它能够再长出。 Ini adalah gambaran sesuatu yang ada di dalam, kemerosotan di dalam hati kita. 这是表明我们心里面的衰落。 Apakah di dalam hidup kita ada juga tunggul itu dalam hidup kita saat ini? 我们生命中是否也有那样的树墩？ Tunggul dalam kehidupan kita itu bisa berupa beberapa hal ini. 我们生命中的树墩可以拥有好像这三样， Yaitu sebuah penantian panjang dan melelahkan. 就是一个漫长而令人疲惫的等待。 Satu hal dalam kehidupan yang saudara sudah doakan terus menerus, tapi gak ada yang berubah. 就如我们有一件事已经为那个事情一直的祷告，不断的祷告，但是没有变化。 Mungkin itu kondisi keuangan, mungkin itu adalah suatu kondisi dalam keluarga. 可能那是一个经济的状况，也可能是我们家庭中的状况。 Keuangan yang begitu berat, relasi dalam keluarga yang begitu rusak. 我们的经济状况是那么的沉重，我们家庭中的成员的关系也是破坏了。 Sepertinya, aduh, udah gak ada harapan. 看起来好像就没有希望了。 Yang kedua adalah kegagalan yang terus-menerus. 第二就是持续的失败。 Kegagalan di sini adalah bagaimana kita terus melakukan kebiasaan buruk kita. 这里说的失败，就是表示说我们一直不断的来重复我们的Atau melakukan dosa itu lagi, dosa itu lagi. 以至于我们总是再犯那样同样的罪。 Kita tahu itu salah, tetapi kita tidak sanggup untuk mengalahkannya. 我们知道那是不对的，但是我们却没有节制的能力。 Atau bisa juga kekeringan rohani. 也有可能是属灵的干涸， Mungkin kita masih pelayanan, 可能我们还参与侍奉， tapi pelayanan itu bagaikan sebuah kewajiban yang berat. 但是那个侍奉对我们来说好像是一个很重的责任， Bukan lagi dalam suatu sukacita melayani Tuhan. 不再是一个喜乐的心来侍奉。 Baca Alkitab, aduh begitu beratnya, gak ada semangat, gak ada sukacita, gak ada gairah. 我们读经的时候实在没有喜乐，我们也不想读经了。 Atau bisa juga adalah mimpi atau cita-cita yang tiba-tiba kandas. 但是也有可能是我们的梦想或者理想已经破碎了。 Sesuatu yang mungkin kita bayangkan bisa terjadi tiba-tiba hancur semua. 就如我们可能所想象的，突然间就完全破碎了， Atau tiba-tiba divonis suatu penyakit yang aduh begitu berat.
或是被诊断出我们已经患上了一个很严重的疾病， Itulah tunggul. 那就是树墩。 Lalu bagaimana dengan tunas? 那关于枝子是怎么样的呢？ Di dalam ayat ke-1 juga dituliskan dari tunggul Isai akan bertumbuh dan berbuah. 第1节告诉我们说，从耶西的本必发一条从他根生的枝子。 Dari sini kita bisa melihat bahwa apakah tunas itu? 从这里我们可以知道说，枝子是什么呢？ Pertama adalah menubuatkan kedatangan raja yang masih keturunan Daud. 第一就是表明说要有君王来到，那还是大卫的后裔。 Ini sangat penting karena merupakan rangkaian rencana Allah bagi bangsa Israel dan umat manusia. 这是很重要的，因为这个是属于一个系列，就是关于以色列民和我们世界上的人。 Yesuslah raja yang akan datang itu. 要到来的王就是耶稣。 Bapak Ibu perhatikan bahwa yang akan datang itu seorang raja, seorang pemimpin. 你们注意到吗？那将来的是一个王，是一位领袖。 Bagaimanakah raja itu digambarkan di dalam ayat-ayat yang dibawakan oleh Yesaya? 在这里，我们可以看到那些境界是怎么样形容将来的王呢？ Dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 这里写到说，耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。 Bapak Ibu, yang pertama adalah roh hikmat dan pengertian. 第一是智慧和聪明的灵， Pengertian itu beda dengan pengetahuan. 聪明和我们的知识是不一样的。 Pengetahuan itu hanya sebagai sebuah apa yang kita tahu. 知识只是说我们所知道的， Tapi mengerti itu sesuatu yang lebih dalam. 但是如果我们能够明白，那是更深刻的。 Lalu perlu hikmat, bukan hanya pengertian. 我们不但有聪明，我们也需要智慧。 Hikmat adalah bagaimana mengaplikasikan pengertian itu dalam sebuah tindakan nyata. 智慧就是怎么样使我们那个所知道的知识来把它行出来、实践出来。 Kita tidak bisa hanya melihat secara letterleh, tetapi harus mengerti dan punya hikmat untuk boleh melakukan sebuah tindakan. 我们不但用文字来知道，但是我们也能够明白，不但明白，我们也有智慧来行出来。 Ketika dikatakan punya roh nasihat dan keperkasaan. 我们也有谋略和能力的灵。 Nasihat ini berkaitan dengan menyusun sebuah cara, rencana yang bisa berhasil. 谋略就是我们要怎样来做一个计划，使我们能够成功。 Tapi kalau rencana dibuat dengan sangat baik, tetapi tidak sanggup dilakukan, itu juga tidak ada artinya. 就是我们已经计划得很好了，但是我们没有行出来，那也没有意思。 Perlu sebuah keperkasaan sehingga rencana itu bisa terjadi di dalam hidup kita. 需要一种能力，使我们能够把所谋略的能够把它行出来。 Saudara, yang terakhir adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 最后一个就是知识和敬畏耶和华的灵。 Bagaimana raja itu begitu dekat dengan Tuhan, tetapi juga punya kerendahan hati karena takut akan Tuhan. 那位王是怎样的与我们的耶和华亲近呢？而且他也有一个敬畏的心来谦卑下来。 Pertanyaan buat kita, 一个问题， kalau raja itu segitu hebatnya, kita mau tunduk nggak? Kita mau taat nggak? Mau turut perintahnya nggak? 这是一个王，他是那么的伟大，他是能够有权柄，我们是否要匍匐在他脚下呢？ Tentu kita akan ikut raja ini. 当然，我们会跟随着他。 Bagian pertama, tunas tumbuh dari tunggul. 第一部分就是枝子从树根发出来， Adalah kesimpulannya, yang dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Selalu ada pengharapan bersama Yesus. 与耶稣同在，始终都拥有盼望。 Saudara, betapapun sulitnya kehidupan kita, seperti sudah nggak ada harapan, seperti sudah mati. 我们的生活无论是怎么样的困难，好像是已经没有希望了，好像就要死了。 Tetapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. 但是在耶稣里面，我们始终都拥有盼望。 Kita masuk ke bagian yang kedua, bukan image dan reputasi. 我们进入第二种，就是不是形象和声誉。 Tidak ada ditulis di dalam ayat itu, tetapi kalau kita baca hati-hati kita bisa menemukannya. 这个两个字当然在我们所读的经文里面没有看到，但是如果我们仔细的去读的话，我们就可以看到。 Saya sudah kasih warna hijau ya. 我已经用那个绿色的 Ayat yang 颜 ketiga. 色。 Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, akan menjatuhkan keputusan menjatuhkan keputusan orang menurut kata orang. 第三节这么说，他必敬畏耶和华为乐，行审判不凭眼见，乃是断是非也不凭耳闻。 Sekilas pandang itu adalah image, kata orang itu adalah reputasi. 若是我们看这个凭眼见，就是说一个我们的声誉；如果说凭耳闻，就是我们的形象。 Kita lihat image itu apa, reputasi itu apa. 我们看看形象和声誉是什么？ Image adalah apa yang kita ingin orang lain lihat akan diri kita. 形象就是我们希望别人怎么看我们。 Wah, Pak Kurdi orangnya sabar. 邱长老看起来很耐心， Tapi tanya dulu sama istrinya. 但是你可以问问他的师母， Dia yang paling tahu apakah saya betul sesabar itu. 因为只有他知道我是否是那么样的耐心。 Kadang kita memperhatikan apa yang orang lain ingin lihat diri kita. 有时候我们想说别人是怎么看我们的， Reputasi adalah apa yang kita ingin orang lain pikirkan dan katakan tentang diri kita. 声誉是表示我们想知道别人怎样看待和评论我们。 Jadi kita ingin dianggap sebagai orang yang baik. 我们希望别人看我们是一个好的人。 Jadi kalau keluar rumah sikapnya itu begitu baik, murah senyum. 就是我们出门在外，我们就面带微笑。 Sehingga ketika kita menyapa orang, orang berpikir kita menjadi orang yang sangat baik dan ramah. 当我们去问候他人的时候，他们觉得我们是一个好人。 Tetapi ketika kita ada di rumah, 但是当我们在家中的时候， bagaimana kita berkata kepada pembantu kita? 我们是如何对我们的佣人说话呢？ Bagaimana kita berkata kepada sopir kita? 我们用什么样的态度与我们的司机讲话呢？ Apakah masih seperti itu? 是不是好像刚才一样？ Kita ingin reputasi kita yang penting. 我们希望我们的生意是最重要的。 Ayat yang keempat itu memperlihatkan ternyata ada dua jenis orang. 在第四节给我们看到，原来有两种的人。 Saya kasih warna hijau dan merah. 我用绿色的和红色的来说。 Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya akan membunuh orang fasik. 第四节这么说，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。 Mungkin kita mencoba berpikir karena image dan reputasi kita adalah bagian yang warna hijau. 我们想想，可能我们的形象和声誉，就好像那个刚才绿色的字一 Tapi 样。 raja yang akan datang itu tahu apa yang ada di dalam diri kita sesungguhnya. 但是将来临的王，他知道我们心中的一切。 Kalau jadi image dan reputasi itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. 这些形象和声誉却不是我真实的我们。
itu adalah hanyalah kedok dan kemunafikan diri kita. 那这是一个面具和我们的虚伪。 Untuk bagian yang kedua ada sebuah kesimpulan lagi. 我们可以从这个第二件事来评估， Bukan image dan reputasi. 不是设计和我们的形象。 Yang bahasa Indonesia kita baca sama-sama ya. 请印尼文的来一起读。 Perlu ada kesungguhan hati kepada Yesus. 对耶稣必须有真诚的心。 Kalau yang pertama itu memberikan sebuah pengharapan. Selalu ada pengharapan dalam betapapun sulitnya. 从刚才的第一件事，我们可以看到有一个盼望，无论我们在任何苦难的的情况下都有盼望。 Tetapi di dalam berharap itu harus ada sebuah kesungguhan hati. 但是在我们的盼望当中，我们要有一个真诚的心。 Kita berharap tetapi kita munafik. Kita berharap tetapi kita pakai kedok. 若是我们盼望的时候，我们却戴着面具，或者我们是有虚伪的方式。 Sebelum masuk ke bagian yang ketiga, saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan kedua hal ini. 在还没有进入第三件事的时候，我要告诉你们，主耶稣是怎么样来实践这两件事。 Kita tahu ya cerita Tuhan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina. 我们知道主耶稣面对那个正在行淫的妇女的时候， Ketika Tuhan Yesus mengajar, tiba-tiba orang Farisi dan ahli Taurat menyeret seorang perempuan lalu meletakkannya di depan Yesus dan mengatakan wanita ini berzina. 我们知道在耶稣教导的时候，突然间法利赛人他们带着一个正在行淫的妇人来到他面前。 Menarik sekali ya, berzina tapi cuma satu orang. 奇怪的是说他行淫，但是只有一个人。 Harusnya kan berdua ya, kalau berzina sendiri kan bukan berzina. 应该如果行淫的时候是两方的人， Tapi mana yang laki-lakinya nggak dibawa? 但是他们却没有带来那个男生。 Saudara, sikap Tuhan Yesus itu sangat berbeda. 主耶稣的方式是很不同。 Bagi wanita ini adalah sebuah momen yang tidak berpengharapan. 对于那个妇女来说，只是一个没有盼望的情况。 Satu-satunya adalah mati dilempari batu. 她只有一个情形，就是她要死以被石头丢死。 Perhatikan apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat. 你要看看那个犹太人是怎么说。 Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? 那个时候他们说，夫子，你看看这个妇女，在那个摩西的教导下，我们应该怎么样来对付这样的妇女呢？ Saudara, kedapatan berzina itu apa yang dilihat orang. 被发现他行淫的事是人怎么看到的？ Lalu apa kata Musa itu? Kata orang-orang. 摩西所说的是说人怎么说？ Jadi sudah dilihat berzina, lalu hukumannya adalah ini. 若是已经被看到他行淫的话，那么他就要经历到这个惩罚。 Dalam situasi yang tidak berpengharapan seperti itu, bagaimanakah Tuhan Yesus bersikap? 在这样好像没有希望的情况下，耶稣怎么做呢？ Tuhan tidak melihat apa yang dilihat orang. 主没有看人所看到的， Tuhan tidak mendengar apa yang dikatakan orang. 他也不听人所说的。 Tapi Tuhan melihat kedalaman hati perempuan ini. 但是神能够看入那个妇女的内心。 Sementara orang-orang berdiri menuduh wanita ini. 当每一个人都站出来指责那个妇女的时候， Tuhan Yesus menunduk, lalu menunjuk tangannya ke tanah. 主耶稣就是低下头来，用手指在那个地上画。 Sungguh suatu sikap yang sangat-sangat berbeda. 这是一个很不同的方式。 Lalu di akhir dari
cerita ini. 然后在这个故事的末了， Ketika semua orang sudah pergi, ketika Tuhan Yesus bilang, siapa yang paling tidak berdosa, kamu lempar pertama. 当主耶稣说：“若是你们当中有没有犯罪的，那么你们就用石头来打这个妇女。” Ternyata semua orang pergi. 看起来每个人都走掉了。 Lalu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini, 然后主耶稣对那个妇女说：“ Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 耶稣说：“我也没有惩罚你，但是你去吧，从今开始你不要再犯罪了。” Saudara, ada satu istilah mulai dari sekarang. 有一个字是怎么说？从现在开始。 Saudara, ini adalah bagaikan sebuah titik balik perubahan itu bisa terjadi. 这就是一个改变的转捩点。 Lalu yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. 第二，不要再犯罪。 Saudara, yang pertama itu berbalik, yang kedua adalah kita masuk dalam status kondisi yang baru. 第一件事就是说，我们要还回来，走向相反的路上。然后第二就是说，我们要进入一个全新的生活当中。 Yaitu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, bayi bermain dengan ular. 这样我们就可以进入第三件事，就是说，吃奶的孩子以蛇软弱。 Ini menggambarkan keadaan baru yang Tuhan janjikan bagi mereka yang mau taat kepada Dia. 这就是一个画面，神已经应许我们，就是对我们那个已经愿意归向他的人。 Di mana kita bisa melihat ayat berkata bayi bermain dengan ular? 我们从哪一个经文能够看到说，吃奶的孩子以蛇软弱呢？ Kalau Hawa bermain dengan ular mungkin ingat ya. 若是夏娃与蛇谈话的时候，我们可能记住。 Saudara, memang ini adalah ayat-ayat berikutnya dari ayat 1 sampai 5. 这个就是记载在第1到第5节的以下的经文里。 Saya bacakan secara cepat ya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dengan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak-anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 第6节，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮树子与牛犊并回须同群。小孩子要牵引他们，牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在灰蛇的洞口，断奶的婴孩必安守在毒蛇的血上。 Mungkin gambarannya seperti gambar ini. 这个画面就好像这个打印出来的， Betapa indahnya, betapa luar biasanya. 这是多么的美好的景象。 Di sana dikatakan anak-anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. 这里说断奶的孩子必要在灰蛇的洞口玩耍。 Saudara, itulah yang disebut bayi bermain dengan ular. 这就说断奶的孩子以蛇耍弱。 Ini bayinya tanpa takut bermain-main dengan ular. 这个婴孩他完全没有惧怕的和蛇一起玩乐。 Ayat ke-9, ayat berikutnya. 第9节， Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. 第9节说，在我身上的偏处，这一切都不伤人，
不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满海洋一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。 Saudara, di sini disebutkan lagi Taruk Isai. 在这里又说到以色列的根。 Jadi apa yang di awal di ayat ke-1 diulang lagi di ayat yang ke-10. 因此，在第1节所说到的，在第10节又再重复。 Ini memberikan gambaran ketika raja itu datang, ketika raja itu memerintah, suasana akan menjadi begitu indahnya, begitu tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. 这个图景告诉我们说，当那个王来到的时候，来当权在这个国中的时候，我们可以看到这么美好的景象。 Bagaimana ini bisa terjadi? 是怎么能够发生的呢？ Pertama, ini adalah gambaran akan pemulihan dari kutukan dosa. 首先，这就是表示说，因为从罪的咒诅被恢复的途径。 Ketika di Taman Eden, kita tahu di awal manusia dan binatang itu begitu harmonisnya. 我们看到在伊甸园的时候，人和牲畜是那么的能够同在一起。 Ini dibalikan menjadi kembali kepada begitu indah dan harmonisnya. 这回到从前，就是我们能够看到很美好的、很和睦的景象。 Yang kedua, ini pakai bahasa Inggris dulu ya, soalnya ini agak susah. The king define the kingdom. Sang raja menentukan kerajaan. 王坚定了王国。 Ketika Tuhan Yesus bertahta, semuanya itu bisa berubah. Seperti tadi saya kasih contoh sebuah negara Singapura. 当耶稣掌权的时候，一切都会改变，就好像刚才我所说的新加坡。 Begitu luar biasa dampak dari seorang raja itu. 一个国王是那么的辉煌，他的影响力是那么大。 Tapi apa artinya buat kita? 但是这对我们来说是什么意思呢？ The kingship define my life. Kerajaan menentukan hidupku dan hidup saudara, hidup kita semua. 君王决定了我们的生活，我们大家的生活。 Kalau kerajaan itu urusannya dengan geografis, kerajaan Pajajaran, kerajaan Siliwangi, ada areanya. 若是一个王，他是一个王朝，是关于地理。 Tetapi bicara kingship atau kerajaan, itu bicara otoritas. Siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang menjadi pemegang kekuasaan. 但是这个王朝是说到关于一个权威，是谁掌权，是谁有权利。 Satu pertanyaan untuk kita semua di hari Natal, di bulan Natal ini. 在这圣诞夜期间，有一个问题给我们： Siapakah raja di dalam hidupmu? 谁是我们生命的王？ Apakah yang menentukan engkau melakukan keputusan ini? 是谁来坚定你要做出一个这个决定呢？ Siapakah yang memutuskan kenapa saya melakukan ini? 是谁来命定说为什么要做这一件事？ Apakah setiap keputusan yang kita ambil didasari oleh kebenaran firman Tuhan? 我们所做的每一个决定，是不是基于我们的这个真理？ Ketika kesulitan, apakah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? 当我面临困难的时候，我们是不是照着神的话来做？ Atau kita bilang, nggak bisa, saya harus pakai sistem dagang. 或者我们说不可以，我们要用企业的方式。 Mana bisa berhasil pakai cara itu? 若是用这样的真理，我们怎么能够成功呢？ Saudara, ketika saudara mengatakan seperti itu, 当你说这句话的时候， saudara berkata, sayalah raja atas hidup saya. 那表示就是说我就是我生命中的王。 Kalau saya pikir baik, saya ikuti kehendak Tuhan. 若是我想那是好的，那我就跟随着那个真理。
Kalau susah, bikin saya tidak nyaman, bikin saya rugi, saya nggak mau pakai cara Tuhan. 但是就是那困难的，那是让我亏损的话，我就不会跟随着。 Siapa yang jadi raja dalam hidup kita? 谁是我们生命中的王呢？ Ketika kita memutuskan mau ikut hukum Tuhan, mau ikut hukum dunia, terserah saya. 当我们决定我们是否要跟着神的样子，或者照做世上的样子，那是完全我自己来做决定。 Itulah sebabnya mungkin kenapa kita tidak pernah bisa lepas dari tunggul kehidupan kita. 那就是可能为了这些，我们就不能够丢弃我们的生命中的树墩。 Karena kita tidak mau turut taat kepada raja yang seharusnya menguasai hidup kita. 因为我们不要顺服于那个王，是能够掌权在我们的生命当中。 Saudara, keputusan menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita itu begitu pentingnya. 将耶稣成为我们生命中的王是那么的重要， Akan menentukan hidup kita, 将决定我们的生活， akan merubah hidup kita. 能改变我们的生活。 Kita sudah sampai pada bagian terakhir. 我们已经进到结局。 Bayi bermain dengan ular. 端来的孩子与蛇耍乐。 Yang berbahasa Indonesia baca bersama-sama dengan saya. Akan ada kedamaian diperintah oleh Yesus. 在耶稣的命定下有平安。 Bayi bermain dengan ular itu adalah situasi kondisi yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. 婴孩能够和蛇来耍乐的话，是和以前的境况完全不一样。 Kalau hari ini hidup kita begitu berat, begitu sulitnya. 就是今天我们的生活是那么的苦难，那么的有重担。 Ada relasi dengan anggota keluarga yang tidak bisa dipulihkan. 或者我们与家庭成员有不好的关系，也很难修复。 Mungkin kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. 可能我们要自问， Siapakah raja di dalam hidup saya? 谁是我们在生命中的王呢？ Ini hanya rangkuman dari apa yang saya sampaikan. 这是一个评估把了刚才所说的一切。 Jadi 3 hal yang saya sudah sampaikan semua ini, ada pengharapan, kita perlu kesungguhan hati, dampaknya adalah ada kedamaian di dalam hati kita. 这一切告诉我们说，我们有希望，但是我们也要有真诚的心，那么就有美景在我们当中。 Saya akan ulang ketiga-tiganya. Saya tahu saya sampai jam berapa saya berkhotbah, sampai jam 1 ya. 我要重复刚才所讲的，我知道时间。 Ini adalah satu tunggul yang saya foto ketika saya berkunjung ke rumah teman. 这是当我去探访一个朋友的时候拍出来的一个像。 Itu kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. 这是已经许多年前所发生的事。 Saya tertarik karena lihat akarnya begitu luar biasa sehingga pasti pohonnya juga luar biasa. 我被吸引，因为我看到那些根是那么的多，我相信它的树也一定很伟大。 Mungkin pohon yang sangat besar tapi harus ditebang dan tersisa hanya seperti sebuah kematian. 可能那是一个很大的树，但是需要被切割，因为它就成了一个死了的树。 Tapi tunggul ini ada namanya. 但是这个树墩有它的名称， Cujang Yente sama 树墩， Supen ya. 树墩， Sukun. 墩， Sutun. Tunggul Kupakurdi。 Saudara, saya sekarang bicara bukan sebagai seorang hamba Tuhan. 弟兄姐妹们，现在我说话并不表示不是凭一个神父说话。 Kalau seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa bilang, oh, itu mah kata Pak Kurdi aja gitu ya.
就是我是一个神父的身份来说这一句话，那你们就会说哦，那是他。 Saya akan bicara sebagai seorang yang pernah menjadi tunggul. 我要告诉你们的是说，身为一个曾经有树墩的人， Bertahun-tahun hidup saya di dalam sebuah tekanan yang begitu berat. 我已经好多年经历到一个很重的一个生活。 Tidur memikirkan persoalan, begitu buka mata persoalan juga yang muncul. 当我要睡觉的时候，我想到那些问题；一睁开眼睛，我也想到问题。 Relasi dengan istri penuh dengan pertengkaran dan sangat hambar. 我与妻子的关系是充满了对骂，并且好像很单薄。 Tetapi ketika itu saya masih aktif melayani saudara. 但是那个时候，我却还是很积极的参与侍奉。 Saya jadi majelis, saya jadi ketua misi, saya jadi penatua. 我成为长职，我也能够成为领袖。 Tetapi di dalam sini begitu kosongnya. 但是我的内心是那么的空虚。 Saya ingat sekali salah satu khotbah Natal, saya pimpin kebaktian Natal. 我记得有一次在一个圣诞的崇拜会中，那个时候我是一个领导人来带领这个聚会。 Pendeta Henry waktu itu katakan, damai sejahtera bagi semua orang yang datang kepada Yesus. 李恒利牧师这么说：“平安喜乐归于那些来到耶稣面前的人。” Saya duduk di belakang dan berkata, 我坐在最后排，我对自己说 di mana damai sejahtera itu buat saya? Kok nggak ada?：“ 那些平安喜乐怎么领到我呢？我没有感受到。” Sampai satu titik karena kesulitan itu saya mengambil sebuah keputusan yang sangat salah. 到了一个丁点的时候，我做了一个很大的错误的决定。 Saya ditipu habis-habisan sampai udah habis semua. 我被人欺骗了，以至于我什么都没有了。 Semua isian begitu marahnya ketika tahu begitu banyak yang dikorbankan. 我的师母一先传道，她是那么的生气，当她知道了我已经失去了那么多的。 Tiap hari kita kerjanya ribut besar. 每天我们只是对骂罢了。 Dia menuduh saya punya wanita lain. 她甚至指责我有另外的妇女。 Tetapi memang bukan itu masalahnya, tetapi adalah kebodohan dan kerakusan saya. 但其实并不是那一回事，这是因为我的愚钝、我的贪婪所造成的。 Sampai satu titik saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba semua isian berkata seperti ini. 直到有一天，我也不知道为什么师母会这样做一句话。 Ayo kita lapor sama Tuhan perbuatan jelekmu. 他说：“来吧，我们一起向上帝诉说你所说的每一件不好的事。” Jadi nanti kalau Bapak Ibu ribut, lakukan hal yang sama ya, doa. 就是你们当中有这样子互相对骂的话，那么你要做一件事，就是祷告。 Ketika saya doa, saya nangis, Tuhan kenapa semua ini terjadi? 当我祷告的时候，我哭泣的祷告说：“神啊，为什么这一切会发生呢？” Saya pikir istri saya berdoa akan maki-maki saya dalam doanya. 我想我的妻子祷告的时候，可能她充满着责备我的话。 Tetapi ternyata ketika berdoa, dia juga tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. 但是当她祷告的时候，原来她也是说不出话来了。 Ketika dia mendengar doa saya, dia merasa dirinya bukanlah seorang istri yang mendukung seorang suami. 但是当她听我的祷告文的时候，她却认为她自己不是一个能够支持丈夫的妻子。 Momen itu menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupan kami. 就是那一刻成为一个转捩点，在我们的生命中。 Kita selalu berdoa,
kita selalu mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam keluarga kami. 我们总是祷告，而且我们将神成为我们生命中最重要的。 Punya aset dijual untuk menutupi kerugian yang sangat besar itu. 那些亏损，用我们所有的资产变卖了资产来还清。 Saya punya sebidang tanah di perumahan yang sangat elit di Kota Bandung. 我拥有一块，在一个很好的地方。 Saya pikir dengan tanah ini saya mau membiayai anak saya sekolah ke luar negeri. 我想用这一块地成为我的资本，来支持我的孩子在国外念书。 Tanah itu pun dijual. 但是那块地也被我卖掉了。 Apakah anak saya bisa sekolah ke luar negeri? 那么我的孩子可以到国外去求学吗？ Kalau tanah itu masih ada, saya bisa menyekolahkan anak saya 1 orang ke luar negeri. 就是那块地还存在的话，我能够用那块地来支持我的一个孩子，把他去国外念书。 Ketika tanah itu dijual, 当那块地被卖出去了以后， Tuhan kasihkan beasiswa untuk 2 orang anak kami sekolah ke luar negeri. 神给了我2个孩子都能够得到奖学金去国外求学。 Saudara bisa bayangkan perubahan yang begitu drastisnya. 你们可以想想到，是那么大的不同点发生了。 Relasi saya dengan Semu hari ini menjadi begitu indah dan harmonis. 我与师母现在的关系是那么的和睦，是那么的幸福。 Sejak menikah 37 tahun yang lalu, tidak pernah sebaik hari ini. 从我们结婚已经37年，从来不会像现在这样的亲密的关系。 Suatu kali ketika kami di Singapura setelah mengantar cucu sekolah, kami minum kopi di sebuah coffee shop. 有一天，我们已经送了孙子去上学以后，我们就到一个咖啡馆去喝咖啡。 Ketika itu kami berdoa berpegangan tangan. 那时候我们一起祷告，我们手拉着手祷告。 Ketika selesai berdoa, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menghampiri. 当结束祷告以后，有一位弟兄突然间走近我们， I'm sorry, 他说：“请原谅我， saya sudah mengambil foto kalian ketika kalian berdoa. 当你们一起祷告的时候，我已经拍你们的相片了。 Saya mau kasih kepada istri saya supaya kami pun melakukan hal yang sama. 我要给我的妻子看，以至于我们能够一起同样做一样的事情。” Bapak Ibu bisa bayangkan perubahan yang begitu luar biasa bisa terjadi ketika Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam hidup kita. 你们可以想象到，当耶稣成为我们心中的王的时候，一件那么大的改变发生了。 Satu pertanyaan yang Bapak Ibu bisa bawa pulang. 有一个问题是你们可以一起带回家的。 Siapakah Raja di dalam hidup kita semua? 谁是你们心中的王？ Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， biarlah sungguh kami menyadari 让我们真正的知觉到， ketika mengharapkan Sang Raja Damai itu datang. 当我们渴望那个平安的王来到的时候， Apakah kami menyiapkan hati untuk Dia bertahta dalam hati kami? 我们是否已经预备好我们的心，让他可以掌权在我们的心中呢？ Kami mau taat sepenuhnya apapun yang Dia perintahkan. 无论他命令什么，我们都要全然顺服。 Ketika Yesus menjadi Raja di dalam hidup kami, 当耶稣成为我们生命中的王， kedamaian hidup yang tidak pernah kami bayangkan 一种平安的生活是我们永远都从来都没有想象过， bisa sungguh terjadi dan kami alami di dalam hidup kami. 能够让我们真正的在我们的生命中经历到。 Kami rindu kami bisa mengalami semuanya itu. 我们渴慕我们能够经历到这一切。 Kami mau serahkan setiap pribadi di tempat ini, Kau pimpin dan Kau berkati.
我们要将每一位在这里的弟兄姐妹们放在你手中，求主你引领，求主你祝福。 Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告祈求，阿门。